Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini, saya Nurul Zamzawadi binti Zamzuri dan sahabat saya, Muhammad Rahimi bin Din, kami akan membentangkan tugasan keempat kami dengan tajuk Pencemaran Tanah. Jadi mari kita saksikan. Kenapa kita perlu menangani pencemaran yang berada di sekitar kita? Kalau kita lihat semula pada matlamat pembangunan lestari ataupun kita panggil sebagai Sustainable Development Goals 2030 menetapkan terdapat 17 matlamat yang perlu diraih oleh sesebuah negara untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih lestari. Jadi dalam banyak 17 matlamat tu, salah satunya dan antaranya ada menyebut berkaitan dengan cabaran untuk menangani kemusnahan alam sekitar. Oleh itu, kelestarian alam sekitar mesti diambil berat dan pengendaliannya terhadap isu pencemaran itu sendiri patut kita jadikan sebagai agenda sesebuah negara yang mendambakan masa depan yang lebih baik dan juga yang lebih lestari. Jadi, pencemaran itu sendiri dimaksudkan dengan perubahan secara biologi, fizik dan kimia terhadap alam sekitar. Jadinya banyak jenis pencemaran yang boleh berlaku dan antaranya adalah pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran air dan pencemaran tanah yang akan kita bentangkan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam ke dalam isu pencemaran tanah, mari kita tahu terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan tanah dan juga tanah. Sebab kadang-kadang kita dengar pencemaran tanah, kadang-kadang kita dengar pencemaran tanah dan kadang-kadang kita jumpa pencemaran tanah. Jadinya, apakah yang dimaksudkan dengan dua-dua ni sebenarnya? Tanah ataupun dalam bahasa Inggeris ni dipanggil soil ialah satu bahan yang mengandungi banyak humus yang terbentuk daripada rebutan sarap atau organik hancur yang menjadikannya lapisan yang sangat subur. Jadinya selepas melalui evolusi masa dari semasa ke semasa, sampah sarap dan bahan-bahan lain ni akan mereput menjadi tanah. Kalau kita tengok pada gambar rajah tu, kalau gambar rajah yang kita boleh bagi kepada dua, tanah tu adalah kawasan permukaan bumi yang atas, kawasan yang atas. Manakala untuk tanah pula, land, ianya adalah bahan di permukaan bumi hasil daripada batuan yang mengambil masa yang lama untuk mereput menjadi tanah. Jadi kalau dalam gambar rajah tu, tanah ni adalah lapisan bawah daripada tanah. Jadinya, tak kisahlah tanah ke, kedua-duanya membawa manfaat yang sangat bernilai kepada alam sekitar, kepada makhluk di bumi. Jadi dua-dua sekali kalau berlaku apa-apa pencemaran, kita kena mengendalikannya dengan cara yang betul supaya kita boleh elak sebarang pencemaran daripada berlaku. Jadi dua-dua sekali penting untuk kita jaga. Dan faktanya tanah ni merupakan unsur yang penting sebagai tunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Iaitu kalau kita tengok pada food chain, iaitu rantai makanan, semuanya bermula daripada tumbuh-tumbuhan yang berasal daripada permukaan tanah. Jadinya sebuah primer dalam food chain selalunya adalah tumbuh-tumbuhan iaitu yang berasal daripada permukaan tanah. Jadi bayangkan kalau dalam sebuah food chain tu, kalau tanah berlaku pencemaran, maka berkuranglah tumbuh-tumbuhan dan bila tumbuh-tumbuhan berkurang, kurangnya sumber primer, jadi kurang juga sumber sekunder dan juga sampai ke haiwan pemangsa. Jadinya ia sangat mengganggu food chain kalau berlaku pencemaran. Dan selain itu, selain pada tumbuhan dan haiwan yang hidup kat laut tu, sumber makanan utama manusia adalah yang berasal daripada permukaan tanah. Jadi macam sudut tanam tu, semua tu sayur-sayur tu adalah sumber utama makanan kita. Jadi kalau tak ada, kalau berlaku pencemaran pada tanah, kalau tak adanya sumber-sumber tumbuh-tumbuhan ni, maka ia akan beri kesan yang negatif kepada manusia dan juga haiwan-haiwan. Jadi apakah yang dimaksudkan sebagai pencemaran tanah? Pencemaran tanah ni adalah perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan tanah. Jadinya ianya disebabkan oleh bahan buangan dalam bentuk air atau pepejal yang mempunyai bahan pencemar organik, kimia atau fizik. Dengan kata yang mudah, kalau pencemaran tanah ni,
kalau dia berlaku, tanah tu akan bercampur dengan bahan-bahan pencemar yang boleh merosakkan kandungan tanah tu sendiri. Jadinya, kalau kita tengok tanah tu tercemar atau tidak, kita tengok pada pertukaran warna dia ataupun kita tengok pada kesuburan dia. Selalunya tanah yang tercemar ni akan kurang kesuburan dia dan juga berlaku hakisan tanah. Itulah termasuk antara pencemaran tanah. Jadinya, bila berlaku pencemaran tanah, dia akan memberi kesan yang negatif kepada tumbuh-tumbuhan dan juga kepada haiwan dan juga manusia. Jadi, apabila zat yang asing, yang beracun dan berbahaya ni mencemari permukaan tanah, dia akan mudah menguap dan tersapu dengan air hujan dan dia akan menyerap ke dalam tanah. Maka berlakulah pencemaran tanah. Dan pencemar yang masuk ke dalam tanah ni kemudian dia akan terendap dan zat-zat kimia ni dia akan jadi zat kimia yang beracun dalam tanah. Jadi bila kita tanam pokok, pokok-pokok yang kita tanam tu, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam tu akan boleh mengekstrak zat-zat kimia ni bersama dengan bila dia mengekstrak air dalam tanah. Jadinya pokok tu akan mati, akan membunuh pokok, dan kalau dihidup pun pokok tu akan berlakunya penurunan dari segi kualiti hasilnya dan juga kuantiti hasil dan produk yang dihasilkan oleh pokok yang kita tanam tu. Jadinya contohnya yang paling selalu berlaku kalau kita tanam pokok dekat kawasan-kawasan perindustrian ataupun dekat pelabuhan ataupun dekat tempat-tempat pembuangan, dia akan hasil produk tu selalunya beracun dan tak selamat kalau kita consume. Kalau manusia makan ataupun kalau haiwan makan, dia akan menyebabkan berlaku masalah kesihatan, akan menyebabkan zat-zat yang beracun ni terkumpul dalam badan dan mudah untuk mendapat penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadinya, kalau kita teliti dengan lebih mendalam, macam yang kita katakan tadi tentang food change, bila berlakunya pencemaran tanah, dia akan mempengaruhi lapisan rantai makanan. Iaitu bila tak ada ataupun kurang sumber primer, maka kurang jugalah sumber sekunder. Haiwan-haiwan yang makan tumbuhan ni, haiwan herbivore ni pun berkurang. Ataupun kalau dimakan tumbuh-tumbuhan yang dah rosak, tumbuhan yang beracun, maka dia akan mudah mendapat penyakit, diserang penyakit. Dan apabila haiwan sekunder ni dimakan oleh haiwan pemangsa pula, dia akan menyebabkan haiwan pemangsa tu pun akan diserang penyakit. Dia jadi macam penyakit-penyakit berjangkit, macam tu. Jadinya bermula pada pencemaran tanah, jadi dia berlaku pada pencemaran tumbuhan dan bila dimakan oleh haiwan, akan menyebabkan haiwan tu dapat penyakit. Dan haiwan tu dimakan oleh haiwan pemangsa lain, akan menyebabkan haiwan pemangsa tu pun mendapat penyakit. Jadi akhirnya akan menyebabkan kepupusan satu populasi haiwan dan lebih teruknya dia akan menyebabkan musnahkan ekosistem kat kawasan yang berlakunya pencemaran tanah ni. Jadinya pencemaran tanah sebenarnya hal yang serius kepada haiwan. Dan juga pada manusia pun macam tu juga. Dan pencemaran tanah ni berimpak yang negatif dan berbeza antara usia. Paling mudah terkena kalau kanak-kanak. Sebabnya kanak-kanak ni suka main tanah, suka berpegang tanah. Dan bila kanak-kanak bersentuhan dengan tanah yang tercemar ni, mereka akan mudah mendapat penyakit. Baru sentuh dan belum lagi kalau mereka masuk ke dalam mulut. Lagi akan menyebabkan zat-zat beracun ni terkumpul dalam badan dan menghasilkan penyakit yang pelbagai. Malah kalau kita hirup pun, gas yang keluar daripada tanah ni kalau kita hidup pun, dia akan menyebabkan sakit kepala, mual, masalah pada kulit, iritasi mata serta banyak lagi masalah-masalah yang lebih serius, bukan sahaja mempengaruhi kanak-kanak, malah juga orang dewasa. Dan sebenarnya pencemaran tanah ni memang boleh membawa kepada pencemaran udara. Bila zat-zat yang tercemar tu dan jangka masa yang lama, dia akan teruap daripada tanah dan menjadi gas. Gas ni kita hidup akan jadi pencemaran udara. Dan juga boleh juga jadi pencemaran air. Apabila zat-zat yang racun ni ada dalam tanah ni masuk ke dalam air bawah tanah. Dan air bawah tanah pula mengalir ke sungai. Dan bila air sungai diminum oleh haiwan, diminum oleh manusia, akan menyebabkan zat-zat beracun terkumpul dalam badan dan jadilah penyakit. Yang lebih teruknya lagi kalau dia boleh menjadi penyakit yang penyakit serius, iaitu macam kerosakan ginjal, dia boleh bawa kepada kerosakan hati dan juga pelbagai kanser. Jadi
Pencemaran tanah ni memang perlulah kita cegah sebab ianya bawa kesan yang sangat buruk kepada seluruh makhluk dekat muka bumi. Justru, apakah punca berlakunya pencemaran tanah? Iaitu salah satu puncanya adalah daripada guna tanah. Kita gunakan tanah untuk pembinaan, pertanian, penggelombongan dan pembalakan dan sebagainya. Contohnya, bila kita guna tanah untuk pembinaan rumah, kalau kita perasan contohnya jiran ke atau ahli keluarga kita sendiri yang ada nak bina rumah di sebuah kawasan yang mungkin dulunya adalah hutan, jadi dia akan tebas semua pokok-pokok tu, dia buang semua pokok tu, lepas tu kawasan tu akan digondol, hutan tu akan digondol dan tanah tu akan diratakan. Jadi kalau kita perasan, kalau pembangunan ni tergendala sekalipun, tanah yang telah pun diratakan tu tak akan dengan mudahnya tumbuh-tumbuhan, tumbuh pokok balik. Ini mengakibatkan sebenarnya kita nampak kat situ bukti tanah tu telah pun tercemar. Sebab tanah tu dah pun kehilangan nutrisi dan tidak lagi subur. Jadi bila kita guna tanah untuk pembinaan rumah dan bangunan, mana kita ratakan tanah-tanah tu, akan berlakulah kesusahan tanah, kekurangan tanah subur dan kawasan tanah yang terdedah akan mudah direct daripada cahaya matahari. Jadi kawasan tanah yang terdedah tu akan mudah kehilangan nutrisi dan kawasan tanah yang terdedah juga akan mulai dihakis bila angin bertiup. Tanah tu akan pergi bersama angin dan juga bila air hujan, bila hujan turun, tanah tu akan mengalir dan pergi bersama hujan masuk ke dalam sungai dan berlaku pula pencemaran sungai di mana sungai menjadi keruh. Dan tanah ni dah kehilangan nutrisi. Kalau kita tanam balik pokok-pokok, nak buat penanaman semula kat kawasan yang telah pun diratakan ni, tak akan dengan mudahnya boleh dilakukan penanaman semula sebabnya tanah tu dah kehilangan nutrisi dan bertukar sifat. Seterusnya, tanah tu kita gunakan untuk pertanian. Mungkin tanah tu sebelumnya adalah hutan. Dan bila digunakan untuk tujuan pertanian, diratakan dan dibalak semua tu untuk kita jadikan sebagai ladang, tanah tu secara tak langsung akan berlaku pencemaran kerana bila kita ada peladangan, bila ada pertanian, selalunya petani akan menggunakan racun serangga untuk mengelakkan daripada serangga makan makanan, makan tumbuh-tumbuhan ataupun apa-apa yang ditanam lah, sayur-sayur dan sebagainya. Jadi bila guna racun serangga, bila disembur, dia racun serangga ni akan masuk dan berkumpul dalam tanah. Ini menyebabkan haiwan-haiwan yang hidup kat bawah tanah ni macam cacing dan mikroorganisma yang lain akan mati. Kerana mereka pun diracuni. Jadi bila cacing mati contohnya akan menyebabkan tanah tu kurang subur. Dan berlakulah pencemaran tanah kerana tanah telah pun dimasuki oleh bendasing-bendasing iaitu racun serangga. Sebelum lagi kalau racun tu mengalir masuk ke dalam air bawah tanah, dia akan membuatkan kepada pencemaran air pula nanti. Seterusnya pembalakan. Pembalakan ini boleh mengurangkan jumlah hutan asal dan juga biodiversiti hutan. Dia akan mengganggu flora dan fauna dekat hutan tu. Bila kita berlakunya pembalakan, maka akan kurang fauna kat situ, flora kat situ, pokok-pokok akan kurang dan fauna pun akan berkurang juga sebabnya dia orang dah kekurangan makanan. Jadi jadilah kawasan tanah tu gersang dan kering. Dan seterusnya, pembalakan juga boleh menyebabkan hakisan tanah, pemendapan berlaku dan juga kerosakan cerun dan menyebabkan tanah runtuh. Jadi sebenarnya pokok-pokok, akar-akar pokok yang memegang tanah tu telah pun tak ada bila kita dah buat pembalakan dan ini menyebabkan mudah tanah tu akan terhakis dan mudah untuk berlaku tanah runtuh. Dan akhirnya juga akan mudah berlaku banjir kerana tanah ni dah tak ada lagi pokok-pokok yang boleh menyerap air. Jadi kawasan-kawasan gersang macam ni, kawasan yang kosong macam ni akan susah untuk menyerap air yang hujan yang jatuh. Jadi kadang dia akan ambil masa lama, air bertahun lama kat situ sebelum diserap oleh tanah. Dan juga kajian juga mendapati bahawa aktiviti pembalakan ni boleh menyebabkan tanah menjadi berasid. Sebenarnya tanah-tanah yang telah pun berlaku pembalakan di atasnya telah pun menyebabkan tanah ni berasid. Dan bila tanah ni berasid, dia mempengaruhi sifat
tanah itu sendiri, di mana tanah tu bertambah karbon menyebabkan jadi beza, fosforus, helium dan ketupuan gas dan kapasiti pertukaran cation akan jadi semakin rendah. Oleh itu, aktiviti balakan ni sebenarnya dia memang betul-betul memberi kesan ketara kepada tanah tu. Dari segi ketepatan laut resap, pH tanah tu makin berasid dan juga karbon dalam tanah makin meningkat. Sebenarnya tanah tu akan kehilangan banyak nutrien dan perhutanan semula akan menjadi sukar dan juga aktiviti penanaman semula pun akan jadi sukar kat kawasan-kawasan yang telah pun digondol dan telah pun rata tanpa pokok-pokok. Kat kawasan-kawasan yang telah pun berlaku balakan ni akan susah untuk kita buat penanaman semula sebab tanahnya telah pun tercemar. Punca seterusnya pula adalah sisa domestik, iaitu air sisa kumbahan daripada isi rumah seperti daripada tandas, sinki, mesin pencuci pinggan, mesin basuh, tak mandi dan pancitan mandian serta sisa makanan. Contohnya kalau kita boleh lihat dalam gambar rajah yang di tengah-tengah besar tu, itu adalah gambar salur paip daripada sinki rumah. Sinki rumah ni, salur paip di rumah kediaman yang saya ambil ni, salur paipnya terus kepada tanah, dia tidak ke tangki septik. Jadinya kalaulah penghuni rumah ini basuh pinggan dengan menggunakan sabun pencuci pinggan, bahan-bahan pencuci yang lain dan sabun tu akan terus mengalir ke tanah. Dan kalaupun dibuangnya sisa makanan di dalam sinki, juga akan sisa makanan ini terus akan mengalir ke tanah. Dan secara tak langsung kedua-dua perkara ini boleh mencemarkan tanah. Jadi, apa keburukan sisa bahan pencuci pada tanah? Sebenarnya bahan pencuci ini mempunyai deterjen, iaitu deterjen ini boleh menyebabkan boleh menghasilkan banyak buih dan buih-buih yang terhasil tu susah untuk dipecahkan oleh enzim bakteria pengurai sehingga ia kekal utuh dan berbuih di atas tanah. Sisa deterjen ni pun tak dapat diuraikan dalam masa yang singkat dan selalu diambil masa yang lama, dan ini juga telah boleh mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Selain itu, deterjen dalam sisa juga boleh meresap ke dalam air bawah tanah. Jadi bila dia meresap ke dalam air bawah tanah, ia akan membahayakan masyarakat, apalagi masyarakat yang menggunakan air bawah tanah seperti daripada air perigi dan boring air macam ada dekat Kelantan. Jadi kalau mereka ni mengkonsum air-air yang mempunyai surfaktan ataupun zat dalam deterjen, zat-zat buruk dalam deterjen ni, maka mereka mudah terdedah kepada kanser. Sebab bila ada pengumpulan surfaktan dalam badan, yang akan mudah menyebabkan kanser kepada manusia. Dan seterusnya, dalam deterjen juga terdapatnya bahan yang lain yang terkandung, iaitu filler atau kita panggil sebagai pengisi. Walaupun filler ni sebenarnya tak membantu pun dalam cucian, tapi filler ni ialah bahan tambahan dalam deterjen kita untuk menambah lagi kuantiti. Macam seperti natrium sulfate. Dan selain daripada itu, ada juga aditif ataupun suplemen-suplemen tambahan untuk menjadikan produk cucian kita, contohnya macam sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, jadi lebih menarik, iaitu aditif untuk pewangi, pelarut, peluntur dan pewarna. Contohnya enzim borax, natrium klorida, karboksimetil selulosa dan sebagainya. Tapi malangnya sesetengah bahan ni tak boleh pun dimusnahkan oleh mikroorganisma. Tak boleh diuraikan. Jadi ia akan menyebabkan pencemaran tanah apabila berkontak terus dengan tanah. Dan sisa deterjen juga secara tak langsung akan membunuh cacing yang ada dalam tanah dan ia akan mempengaruhi kesuburan tanah. Seterusnya pula adalah sisa makanan. Sisa makanan ni pun boleh keluar daripada sinki rumah kita juga. Dan kalau dia terus direct kepada kawasan tanah, macam dalam gambar rajah ni, maka ia akan menyebabkan pencemaran tanah. Sisa makanan ni dia akan menghasilkan bau yang busuk apabila penguraian berlaku. Dan makanan seperti protein, contohnya macam ayam, ikan dan sebagainya, akan mengeluarkan bau yang lebih busuk sebabnya penguraian
bahan ini akan menghasilkan gas amonia yang busuk. Dan selain pada itu, bila sisa makanan ni terus dibuang di atas tanah, dia akan menyebabkan berlakunya habitat kepada bakteria dan virus-virus. Jadinya perkara ni akan mudah mendatangkan penyakit kepada manusia. Seterusnya, punca pencemaran tanah berpunca daripada sisa domestik. Masih lagi sisa isi rumah, iaitu kali ini sisa pepejal bukan organik dan juga sisa logam berat dari isi rumah yang dibuang merata-rata di atas tanah dan akan menyebabkan pencemaran tanah pun berlaku. Seperti gambar rajah ni, kalau tak silap ni adalah satu gambar yang saya ambil daripada satu kawasan perkampungan di Sabah. Dan dekat kawasan ni, hampir semua tanah-tanah di keliling kawasan perumahan ni telah pun ditembusi dengan sampah sarap. Jadinya tanah-tanah ni tak dapat ataupun tak dapat cahaya matahari, dan kalau hujan pun sekalipun tak akan dapat air sebab dia terlindung dengan plastik-plastik, botol-botol, kapet dan sebagainya yang menutupi tanah. Jadinya sisa bukan organik ni yang boleh menyebabkan tanah tidak dapat ataupun sisa-sisa ni sukar untuk diuraikan. Jadi memang tanah sukar untuk mengurai sisa-sisa bukan organik. Dan ia akan menyebabkan tanah tu menjadi kering, kurang subur dan rosak. Tapi lebih buruk lagi, kalaulah tak berlakunya sisa logam yang tidak diproses. Jadi dia akan akibatkan material-material sisa logam tu, material bahaya tu masuk ke dalam tanah dan dia akan mengubah struktur tanah menjadi rosak dan tidak sebaik dulu. Lebih-lebih lagi bila bahan pencemar logam berat iaitu macam cadmium, kromium, cuprum, plumbum, magnesium, zinc dan ferrum ni diserap oleh air bawah tanah. Dan perkara sama akan berlaku bila air bawah tanah, dia akan bawa ke sungai dan juga kepada sumber-sumber air bawah tanah macam telaga dan juga boring air tu, dan dia akan mencemarkan dan membahayakan masyarakat yang menggunakan air bawah tanah ni. Jadi secara tak langsung perkara ini semua menyebabkan berlakunya pencemaran tanah. Baik, terima kasih diucapkan kepada sahabat saya, Wani. Jadi insyaAllah saya akan sambung untuk kesan pencemaran tanah. Jadi kesan yang pertamanya adalah ketika sesuatu beracun ni telah mencemari permukaan tanah ni, maka akan menguaplah. Benda beracun tu akan menguap ataupun dia tersapu air hujan ataupun dia akan meresap ke dalam tanah. Yang sama ada tiga perkara tu. Seterusnya pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian akan terendak sebagai zat kimia yang beracun di tanah. Kemudian zat yang beracun tu akan memberi kesan langsung kepada manusia, sama ada ketika bersentuhan ataupun zat yang beracun tu dia mencemarkan air tanah dan udara. Kemudian antara punca dia pembuangan sampah sarap, sisa toksik dan juga nuklear. Benda ni menjadikan tanah beracun dan tidak boleh didiami. Contohnya kita ambil yang paling ketara letupan lauji nuklear di Chernobyl, Rusia. Jadi kesannya dapat dirasai sehingga ke Sweden. Dan 23 orang telah dilaporkan mati akibat daripada kesan radioaktif nuklear tersebut. Kesan yang keduanya adalah penyebaran kuman penyakit. Jadi sampah sarap yang dibuang di kawasan-kawasan lapang ni akan menjadi tempat pembiakan kuman yang berpenyakit. Contoh dia, kesan dia tikus, lipas, lalat dan haiwan perosak yang lain tertumpu di kawasan ini. Kemudian haiwan-haiwan ni akan menyebarkan kuman-kuman penyakit ke tempat lain. Dia bergerak.
Jadi jika makanan dihinggapi lalat ataupun dimakan lipas, jadi manusia akan mudah untuk keracunan makanan dan seterusnya akan diserang dengan penyakit serius. Jadi pencemaran tanah ini juga membunuh haiwan yang berada di bawah tanah ataupun apa-apa sahaja hidupan bawah tanah. Racun serangga yang disembuh masuk. Penggunaan racun serangga yang disembuh masuk dan berkumpul ke dalam tanah, dan bahan-bahan cemar seperti sisa toksik dan nuklear, dia dapat membunuh haiwan-haiwan di bawah tanah tersebut. Kesan yang ketiganya adalah kerosakan tanah dan juga kualiti tanah tersebut. Jadi sisa-sisa industri dan hasil tumpahan daripada kenderaan pengangkutan, ia menjadikan tanah rosak dan kurang berkualiti. Jadi tanah yang kurang berkualiti itu menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran yang ditanam tidak hidup dengan sempurna dan tidak subur. Jadi hujan asid yang meresap ke dalam tanah, pelombongan yang berlebihan, penebangan hutan atau pembarakan, ini punca dia akan menyebabkan tanah tu terhakis dan juga rosak. Jadi penggunaan racun serangga ataupun rumpai turut berperanan mengurangkan kualiti tanah. Kemajuan dari segi pengangkutan juga menyebabkan banyak kawasan tanah telah digunakan untuk tujuan pembinaan jalan raya, landasan kereta api dan juga lapangan terbang. Jadi dalam kemajuan ekonomi ini antara kesan-kesan dia lah kepada tanah. Jadi kesan yang terakhir adalah hakisan tanah. Jadi hakisan tanah ni adalah satu fenomena yang sangat sering berlaku di seluruh dunia. Bukan sahaja hakisan tanah ni merugikan daripada sudut kewangan dan ekonomi, bahkan hakisan tanah ni turut mengancam keselamatan dan nyawa manusia. Contoh dia tanah runtuh dan juga gempa bumi. Kejadian tanah runtuh ni disebabkan oleh aliran air bawah tanah lah. Kemudian antara kawasan-kawasan perumahan yang direkodkan terbabit dalam hakisan tanah ni adalah berlaku di Taman Bukit Mewah, Taman Bukit Jaya, Taman Bukit Utama, Kondominium Impiana Selatan, dan banyak lagi lah. Antara aktiviti manusia yang boleh menyebabkan hakisan ni adalah pembersihan bukit. Pembersihan bukit yang menyebabkan tidak ada tumbuhan yang dapat menahan tanah, yang tak ada tumbuhan yang boleh pegang tanah tu daripada mengalir bersama-sama dengan air. Jadi bila mana hujan tu tidak ada tumbuhan untuk pegang tanah bila mana air mengalir. Jadi berlaku hakisan. Seterusnya penambangan hutan, hujan lebat yang berlebihan, penanaman secara meluas hanya satu jenis tanaman. Kemudian kita beralih kepada beberapa cadangan penyelesaian. Yang pertama adalah pendidikan alam sekitar. Jadi pihak sekolah hendaklah memainkan peranan iaitu dengan memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid di sekolah. Jadi perlu kepada satu kurikulum yang khusus, perlu digubahlah supaya pendedahan yang sistematik dapat dilaksanakan. Jadi ini bertujuan untuk menyemaikan kesedaran dengan lebih berkesan. Murid sekolahnya khususnya yang belajar di sekolah rendah wajar didedahkan dengan pengetahuan tentang alam sekitar dengan lebih sistematik. Kemudian cadangan penyelesaian seterusnya adalah kempen kesedaran. Jadi pihak kerajaan terutamanya perlu melaksanakan kempen dengan lebih berkesan. Jadi
pelbagai media massa dapat digunakan untuk menjadi wajah penyampaian maklumat melalui kempen. Di era teknologi kini yang mana media-media menggunakan internet sangat mudah untuk menyebarkan sebarang kempen kesedaran kepada masyarakat. Kalau yang terkenal sekarang ni adalah melalui platform aplikasi TikTok lah, yang sangat mudah untuk menyebarkan maklumat-maklumat seperti kempen ni. Kempen yang lebih berkesan dan dijalankan dengan bersungguh-sungguh dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Jadi boleh disebutkan di sini bersungguh-sungguh dalam menyampaikan kempen adalah contoh dia penyampai di berita, penyampai berita di televisyen. Dia memainkan peranan yang sangat penting bila mana cara penyampaian tu bersahaja ataupun penuh dengan semangat. Jadi perkara-perkara sebegini sangat mempengaruhi kepada penerimaan masyarakat. Jadi cadangan penyelesaian yang seterusnya adalah remediasi dan bioremediasi. Jadi remediasi ini adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah. Jadi remediasi ini ada dua jenis. Yang pertama on-site dan juga off-site. Jadi pembersihan on-site ini adalah pembersihan di tempat tersebut. Dia pembersihan tu secara langsung lah di tempat tersebut. Dan pembersihan secara on-site ini adalah lebih murah berbanding off-site. Seterusnya pembersihan off-site, dia meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke tempat yang selamat. Kemudian dimasukkan dalam tong dan ada proses-proses kimia dia. Kemudian bioremediasi pula merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisma seperti kulak dan juga bakteria. Jadi bioremediasi ini bertujuan untuk memecahkan atau mendegradasikan zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, iaitu karbon dioksida dan juga air. Jadi kesimpulannya, masalah pencemaran alam sekitar merupakan satu isu yang tidak asing lagi di negara kita. Jadi hal ini sedemikian disebabkan oleh pelbagai punca yang dapat dirangkum dalam punca terjadinya masalah pencemaran alam sekitar. Oleh hal yang demikian, terdapat juga pelbagai langkah yang dikenal pasti dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Ataupun yang dikhususkan di sini adalah pencemaran tanah. Jika dilaksanakan dengan penuh iltizam, seperti yang disebutkan tadi lah, antara cadangan-cadangan penyelesaian. Jadi dalam hal ini semua pihak perlulah bekerjasama untuk memastikan langkah-langkah yang dirancang dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jadi sekian saja daripada kami untuk pembentangan bagi subjek lestari alam sekitar. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Badrul Muin di atas segala tunjuk ajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.